Baik Nurul, Sabah berhasrat meningkatkan aktiviti pengeksportan produk tani dalam skala besar pada masa hadapan. Ia khususnya melalui Koperasi Pembangunan Desa KPD membabitkan kumpulan petani dan nelayan terlibat program anjuran KPD. Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kittingan berkata ia merupakan sasaran kementerian membantu meningkatkan produktiviti tani sekaligus memberi impak positif kepada sosioekonomi para peserta. Sabah ini dianugerah dengan tanah yang subur, tempat letak yang strategik, cuaca yang baik, berarti kita boleh mengeluarkan whole year round. So kita ada banyak potensi. Target saya, first self-sufficiency, second export. Beliau ditemui pemberita ketika pelancaran tapak pasar harian KPD Tanjung Lipat dan KPD Freshmart yang berpindah ke kawasan baharu di Kompleks Pemasaran KPD Kota Kinabalu. Tapak baharu ini mempunyai persekitaran kondusif serta ruang lebih selesa dan lebih banyak fasiliti juga akan dibina pada masa hadapan. Kebanyakan adalah hasil-hasil tani tempatan. Jadi sekarang ini kita buat secara harian. Jadi gerai harian ini akan berbuka sekarang daripada jam 6 pagi sampai jam 5 petang. Jadi berbagai jenis sayur-sayuran, buah-buahan tempatan boleh tetap makan di sini. Bersyukurlah. Kebanyakan di sini setiap pengunjung ada setiap hari Sabtu dengan hari Minggu. Kalau hari Isnin hingga Jumaat dia slow-slow sikit lah. Di sini baru pembukaan kan, jadi kami membiasakan diri lah. Begitu. Ramai orang juga lah kan sebenarnya. Boleh. Alhamdulillah. 我觉得是 OK 啦，没有从前那边江窄啦、江密啦这边比较轻松，好像比较空气也很好这样子啦，就是这样多了。 Kerajaan akan terus mendokong, mengiktiraf dan mengangkat peranan wanita di peringkat kepimpinan memajukan negara meliputi aspek ekonomi, kesihatan, sosial dan politik. Ini kerana telah terbukti kejayaan dicapai negara di pelbagai peringkat dapat direalisasi dengan sumbangan golongan hawa. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata sehubungan itu usaha memperkasa golongan wanita perlu terus diperkemas agar tidak bergantung kepada pandangan stereotip dan persepsi terhadap kepimpinan wanita. Persepsi yang perlu dibuat ialah apabila membuat pilihan pemimpin, jangan lagi mula-mula cari lelaki dulu. Terus kita lihat satu kumpulan itu sama. Kalau dulu-dulu lah. Zaman dulu, mula-mula dicari lelaki dulu. Sekarang kita tengok keseluruhan, based on merit. Be fair, ya. Datuk Jahid Jahim ditemui media selepas merasmikan bengkel polisi untuk mengadvokasi kota 30% pemimpin wanita di Kota Kinabalu. Seramai 100 peserta termasuk 40 peserta secara maya menyertai bengkel anjuran Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS dengan kerjasama Pakos Trust dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini. Tidak timbul soal masalah untuk mendapatkan vaksin di negeri ini. Exco Kesihatan Negeri Datuk Insinyur Syahelmi Yahya menjelaskan, walaupun kebanyakan pusat pemberian vaksin PPV telah ditutup, terdapat 16 PPV masih beroperasi di kawasan memerlukan. Bagi kawasan yang sudah tidak mempunyai PPV, pemberian vaksin tetap dilakukan melalui pelbagai alternatif lain termasuk di klinik kesihatan. Dalam pada itu, Datuk Syahelmi menyatakan tiada halangan bagi penerima vaksin jenis dos tunggal CanSino memasuki mana-mana premis perniagaan, sama seperti penerima vaksin 2 dos. Bagaimanapun, ianya mestilah mengikuti tempo ditetapkan, iaitu 28 hari selepas menerima suntikan. Ketika peralihan ke fasa endemik ini, beliau turut mengingatkan orang ramai agar terus patuh kepada prosedur operasi standar SOP bagi mengelak dijangkiti virus COVID-19. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah giat melaksana program outreach penilaian pantas dan operasi vaksinasi RAVO di Tawau. Pengarahnya Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata, buat pertama kali RAVO diadakan di daerah berkenaan dan menyasarkan 141,000 individu yang belum dapat suntikan vaksin.
Seramai 31 petugas terlibat termasuk pakar kesihatan awam, jururawat, unit pemimpin pembangunan masyarakat dan sukarelawan yang akan turut membuat bancian bagi mendapatkan jumlah penduduk terkini. Di Tawau ini memang kita target untuk 21 kawasan lagi dalam tempoh seminggu. Akan diteruskan oleh tim-tim ini yang panggil tim RAVO. Kita panggil Rapid Assessment Vaccination Operation, khusus untuk kawasan-kawasan yang di mana kadar vaksinasi yang masih belum mencukupi. Jadi ini adalah special team dan task lah untuk kita buat. Datuk Dr. Ros ditemui pemberita ketika pelepasan kenderaan pasukan RAVO di Klinik Kesihatan Tawau. Pasukan ini akan bergerak ke 4 lokasi antaranya Kampung Serudong Laut dan Ladang Serudong. Projek RAVO bertujuan mengenal pasti penduduk berumur 12 tahun ke atas yang belum menerima vaksin sekaligus punca keengganan penduduk menerima vaksinasi serta isu berkaitan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pasukan Gerakan Udara PGU Pengkalan Sabah berjaya melaksana latihan operasi menyelamat di Gunung Kinabalu pada 16 dan 17 Oktober lalu. Operasi Rintis Kinabalu ini melibatkan latihan penerbangan altitud tinggi yang disertai 34 anggota PGU dan 2 jurulatih penerbangan PGU Pengkalan Subang. Menurut Komander PGU Pengkalan Sabah ACP Ahmad Lokman Abdul Hadi, latihan ini menguji kemampuan aset helikopter Agusta Westland AW139 serta pengandalian oleh juruterbang dan kru. Mendapatkan kelayakan semua juruterbang yang berada di Pengkalan Sabah ini untuk meningkatkan kemahiran dan keupayaan untuk terbang di kawasan tanah tinggi dan mendarat kerana penerbangan ini memerlukan skill dan kompetensi yang tinggi. Ketika latihan, pendaratan pesawat dilakukan di Paka yang berada pada ketinggian 10,071 kaki bertujuan memastikan tapak ini sesuai dan selamat untuk pendaratan sekiranya berlaku operasi penyelamatan. Latihan lanjut akan dilakukan pada masa hadapan melibatkan tapak pendaratan lain iaitu layang-layang dan panalaban. Ini dinyatakan ACP Ahmad Lokman kepada RTM di Kompleks Sukan Ranau ketika menghadiri latihan tersebut. Turut serta dalam latihan pegawai dan anggota polis daerah Ranau dan ranger Taman-Taman Sabah. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Terus setia bersama RTM untuk berita sahih dan terkini. Balik bersama Nurul, silakan. Terima kasih.